Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawla. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma musta'an. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa pimpin kita pada jalan yang lurus dan Allah pelihara kita daripada perkara yang tidak diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mana kita tidak dipimpin oleh Allah, nescaya kita tidak akan berada pada jalan yang benar. Jika kita tidak dibantu dan ditolong oleh Allah, nescaya kita tidak akan berada pada jalan yang lurus. Sebab itulah permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah yang kita minta. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa dalam pimpinan Allah, sentiasa dalam pandangan kasih dan sayang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan senya Allah Ta'ala tiada suka ia bagi hamba yang kufur, yakni kufur atas nikmat. Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala benci atas orang yang kufur atas nikmat itu. Sehingga kan Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang ayat syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa Allah tak suka? Sebab dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, lalu kita gunakan pada perkara yang tidak diradai oleh Allah. Nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kita bawa kepada jalan kejahatan dan kemaksiatan. Akal ni nikmat. Tetapi dengan nikmat akal yang ada pada kita, kita guna untuk mengikut hawa nafsu kita. Akal yang sentiasa berfikir, mengikut kehendak hawa nafsu, sehingga kita membuat tadbir kita sendiri, yakni kita mengikut akan kehendak nafsu kita sendiri. Kita tak mengikut akan tadbir Allah, tidak mengikut akan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu semua perkara sebenarnya dalam hidup ini, kita kena ikut akan kehendak Allah. Apa jalan yang Allah telah tentukan kepada kita ikut. Tetapi inilah yang dikatakan mujahadah. Mujahadah, kita bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu kita. Sebab itu saya selalu ulang tentang hadis ini, yang mana Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang berakal, dia sentiasa berada dalam mujahadah. Dia lawan kehendak hawa nafsu dia. Dia cuba runtuhkan nafsu dia yang jahat ni, yang tak mau mengikut akan Allah. Baik itu selalu kita kena fikir, kita mengaji dan mengaji, tapi kita tak boleh nak runtuhkan nafsu kita yang jahat. Kita ibadat dan terus ibadat, tetapi kita tak boleh nak runtuhkan nafsu kita yang jahat. Ya, kita berzikir dan terus berzikir, tetapi kita tak boleh nak runtuhkan akan nafsu kita yang jahat. Kita berselawat dan terus berselawat, tetapi kita tak boleh nak runtuhkan akan nafsu kita yang jahat. Sebab itu, apabila kita ini tidak boleh nak lawan hawa nafsu kita, kita nak ikut tadbir nafsu kita sendiri. Sebab itu Nabi kata, orang ni tak sedikit. Dan orang yang berakal itu, Nabi kata, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal bagi barang selepas kematian dia. Dia sentiasa fikir, hidup selepas daripada hidup ini, apa yang aku kena buat. Dia tak fikir keseluruhan untuk hidup ini. Kita hidup ini, kita jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah. Dan apa yang kita buat dalam dunia ini adalah persiapan untuk kita balik ke sana. Bukan kita terhenti di dunia. Siapa yang daripada dunia dia terhenti di dunia. Ini yang Allah nyatakan kepada kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kita sibuk ambil keseronokan ini, sehingga kita lupa akan kehidupan di akhirat. Ya. Sebab itu kita kena selalu kita muhasabah. Kita periksa diri kita. Apa yang telah aku buat? Ya, apa yang telah aku buat dalam hidup ini? Apa yang telah aku buat yang menjadi asbab perkara yang kita buat ini boleh kita selamat di yaumul akhirah, selamat di alam barzah, selamat di padang mahsyar, selamat ketika hisab, selamat ketika mizan, dan selamat menjadi ahli neraka Allah. Kita terlepas dan kita dapat masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan hakikat kehidupan. Sebenar-benar hidup adalah hidup di sana. Sini sebagai satu fitnah, ujian. Sama ada kita lulus tak lulus untuk hidup kat sana, kat sini. Kita lulus atau tidak di sini. Jika sini tak lulus, sana tak lulus, tuan-tuan. Saya selalu ulang-ulang benda ni. Benda ni saya selalu ulang. Baiknya Allah, apa yang kita nak lalu, Allah dah bagi tahu kepada kita. Contoh macam ni. Besok ada satu kehidupan lagi. Alam barzah. Alam barzah. Dan Allah bagi tahu siap. Sampai di sana, kamu akan bertemu sekian. Baiknya Allah. Sampai alam barzah, kamu akan jumpa malaikat yang akan tanya kamu. Semua orang tahu, saya tahu dan tuan-tuan tahu. Tapi kita standby tak, tuan-tuan? Kita siap tak? Dan kita pernah risau tak? Boleh tak aku jawab soalan ni? Lepas tak aku jawab soalan ni? Dan macam mana aku nak lepas jawab soalan ni? Walaupun soalan tu telah aku tahu. Dan Allah sayang aku. Dan Allah sayang kita semua. Dia tidak memberitahu soalan, tetapi dia beritahu sekali dengan jawapan. Jadi apa yang perlu kita buat? Soalan dah ada dan jawapan dah ada. Persoalannya, boleh tak aku jawab? Boleh tak? Walaupun kita dah tahu jawapan dia. Tetapi pasti tak yang kita ni boleh jawab soalan dan jawapan yang telah disiapkan. Kalau engkau selamat, selesai,
Maka nanti sampai satu masa lagi pula engkau akan dihisap, ditanya satu-satu. Macam kita balik daripada luar negara, sampai airport, custom akan tanya kita bawa barang apa. Dan beg kita akan diselongkar, dibuka satu-satu, diperiksa. Itu pun kita dah rasa takut, tuan-tuan, lepas tak lepas, kena bayar denda atau tidak, kena bayar duty ke atau tidak. Dan Allah beritahu kepada kita, siap. Dan semua orang akan siap. Lepas itu, apa yang disebut oleh Allah, summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im, pada kita. Jadi persoalan ni macam ni. Kita lepas tak lepas, kita boleh tak boleh, kita sangkut tak sangkut, ada tak kerisauan kita dalam perkara ni. Allah sebut tentang golongan-golongan ini besok dalam surah Al-Waqi'ah. Macam ni rupanya, macam ni keadaannya. Ini yang perlu kita fikirkan sama-sama, tuan-tuan. Sebab itu saya selalu bagi tahu diri saya, dunia ni dah siap. Dunia ni dah siap, tuan-tuan. Dan takdir kita telah siap. Kita jalan aja. Kita lalui akan hidup ini. Kita kena lalu. Besok kita lalu. Apa yang perlu kita buat sebagai hamba Allah, ikhtiarnya. Yang bekerja, yang berniaga. Tetapi takdirnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena jalankan segala perkara yang telah disiapkan oleh Allah dan telah ditentukan oleh Allah. Dan apa yang kita buat di dalam dunia ini adalah ketentuannya untuk kita selamat dekat sana. Lepas tak lepas, selesai tak selesai, ini yang kita kena buat. Dia tak berhenti kat sini, tuan-tuan. Itu saya semalam di masjid Pengadang Baru, saya sebut perkara ni. Kita tak bunuh orang, tapi kita fitnah orang. Kita tak bunuh orang, tapi kita fitnah orang. Kita tak bunuh orang, tapi kita sebar fitnah yang dibuat pada orang lain. Kenapa pula, Ustaz? Tapi kita masih leka, kita masih seronok. Kita tak pernah fikir ke besok kalau aku buat benda ni, kalau aku berterusan dengan benda ni, dekat sana aku tak selamat. Dekat sana aku susah. Dekat sana aku tak selesai. Itu saya katakan, saya selalu pesan diri saya. Di dunia ni, tempat yang orang tak suka kita boleh lari tempat lain. Orang tak suka kita di Kuala Terengganu, di negeri Terengganu, kita boleh pindah di Pahang, tuan-tuan. Orang Pahang tak suka kita boleh pindah ke Selangor. Tapi di akhirat, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kita, tempat mana yang kita boleh pergi, tuan-tuan? Jika Allah tak suka kita, tempat mana yang kita boleh pergi lagi? Dan jika ada manusia yang ada di sekeliling kita membenci kita, masih ada manusia yang boleh menyayangi kita. Tetapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kita, tak ada tempat lain yang kita nak pergi. Pernah tak kita fikir apa yang aku buat ini adalah dalam kebencian Allah atau tidak? Pernah tak kita berfikir apa yang aku katakan ini dalam kebencian Allah atau tidak? Pernah tak kita berfikir apa yang aku amalkan ini dalam kebencian Allah atau tidak? Yang ni sepatutnya kena fikirkan sama-sama, tuan-tuan. Jangan kita tengok dalam satu sudut. Jangan kita tengok dalam satu sudut. Tengok pada sudut yang lain. Oh, saya dah beramal, semayang semua cukup. Tapi pasti tak kita jaga mak dan ayah kita? Berapa ramai orang yang tak jaga mak dan ayahnya?
Walaupun kita amal kita bagus, tetapi ketika kita menjadi anak yang derhaka, amalan kita ini tidak ada faedah. Boleh tuan-tuan kita jaga mak kita macam mak kita jaga kita? Boleh tak agak-agak seorang anak yang boleh jaga mak dia seperti mana mak dia telah jaga dia? Agak-agak kita boleh buat tak macam tu? Kita memang orang hebat, ilmu ada, tapi kita gagal tentang dua ibu bapa kita. Apa faedah ilmu, tuan-tuan? Kalau kita gagal dengan mak dan ayah kita, apa faedah alim kita? Kalau kita gagal dengan mak dan ayah kita, apa faedah abid kita? Apa faedahnya jika kita gagal dengan mak dan ayah? Lepas tu kena jaga perkara ni. Jangan tengok satu tempat saja. Jangan suluh satu tempat saja. Tengok. Sebab itu saya pernah cerita dengan tuan-tuan tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, mak dia lumpuh kalau tak silap saya. Tak boleh jalan. Dia dukung mak dia daripada Yaman hingga ke Makkahul Mukarramah. Walaupun seumur hidupnya tak pernah tatap wajah Rasul secara berdepan, tetapi tinggi tempat dia pada sisi Allah. Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam arahkan, minta Sayyidina Umar, wahai Umar, kau jumpa orang ni, minta doa dia. Sayyidina Umar, tuan-tuan, minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Itu yang saya katakan, perkara ni jangan kita lepas pandang, tuan-tuan. Kita lepas pandang perkara yang sepatut kita buat, kita tinggalkan. Perkara yang patut kita dahulukan, kita kemudiankan. Maka betapa juga sah taubat hamba yang susah dan penuh ia dengan tadbir dunia bagi nafsunya. Macam mana boleh dikira sebagai ahlu taubat yang mana dirinya, hatinya penuh dengan tadbir dunia, penuh dengan nafsunya? Dia takkan boleh nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lupa dan lalai ia daripada bagus tadbir dan kurnia Allah Ta'ala atasnya. Macam mana seseorang yang boleh nak bertaubat kepada Allah, orang yang lupa tentang kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ulama pesan dengan dia, kalaulah kita berpegang ada sebaik-baik penolong selain daripada Allah, kata ulama, orang ini tak mengenal Allah. Jika kita lah berpegang ada musuh yang lebih jahat daripada diri kita sendiri, bermakna kita tak mengenal Allah. Kita tak mengenal diri kita sendiri. Siapa yang berpegang ada penolong yang sebaik-baik, ada penolong yang baik, yang paling bagus selain Allah, makna dia tak kenal Allah Ta'ala. Itu saya selalu tanya diri saya, dalam satu hari ni berapa kali kita minta tolong dia? Kita tanya. Itu saya kata, jangan jadi sihat kita lupa Tuhan. Hamba ni, hamba yang baik, sihat dia ingat Allah, sakit dia ingat Allah. Kita belum jadi orang baik betul, tuan-tuan. Waktu kita sihat, kita selalu lupa dia. Kita tak nak pun minta tolong dia. Ya Allah, tolonglah aku dalam segala hal dunia dan akhirat aku.
Bagi aku kekuatan, ya Allah. Itu waktu kita susah, kita minta tolong dia. Tetapi bila kita senang, ketika itu, kita dah tak rasa nak berhajat pada dia. Walaupun hakikatnya, hamba ini, dia sentiasa berhajat kepada Allah. Itu orang tua saya, dia mengajar sifat 20 simple dia, tuan-tuan. Almarhum orang tua saya, almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, dia ajar sifat 20 cukup simple. Dia tanya kami murid-murid dia, wajib tak Allah sifat baqa? Dia kata. Kita jawab wajib. Mustahil jika Allah tidak bersifat baqa. Mustahil Allah tu bersifat dengan fana. Dia tanya kami, kalau kau dah percaya, kau tahu, kau yakin, sampai sekarang kau masih sayang yang fana lagi pada yang baqa? Kau masih percaya lagi yang fana lagi yang baqa? Orang tua saya ajar tauhid simple, tuan-tuan. Cukup mudah dia ajar. Kita tahu Allah Maha kekal. Selain Allah binasa. Tapi kenapa engkau masih lagi percaya lagi yang binasa daripada percaya yang kekal? Kenapa engkau masih percaya lagi? Kenapa engkau masih sayang lagi yang binasa lagi? Kau tak nak sayang yang kekal. Selama ni kau tak lebih pun yang kekal, engkau lebihkan yang binasa. Selama ini kau masih takut pada yang binasa daripada yang kekal. Kita selalu cakap, kita takut yang binasa ni benci kita, tapi kita tak takut yang kekal benci kita. Jadi kita sanggup lawan yang kekal, kita tak sanggup melawan yang binasa, yang mengajak kita ke arah kebinasaan. Mudah, tuan-tuan. Contoh harta. Harta ni binasa ke kekal, tuan-tuan? Binasa. Tapi bila ada peluang untuk menjadikan harta kita kekal, kita fikir tak? Kita fikir. Pasal tu kita fikir. Allah nak tengok je kau sayang aku ke sayang yang binasa? Kau sayang yang kekal ke kau sayang yang binasa? Padahal yang binasa ni pun, yang binasa yang ada pada kita ini, yang bagi Allah. Kita binasa. Apa yang ada pada kita juga binasa. Tapi kita lebih sayang pada yang binasa. Kita nak kumpul juga yang binasa. Kita tak nak kumpul yang menjadikan asbab. Besok kat sana kita akan hidup dalam keadaan yang kekal pada sisi Allah. Kita nak semayang sunat, dia selalu sebut benda ni. Kita padahal ini yang buat amalan yang kekal. Besok dekat akhirat adalah kehidupan yang dikekalkan oleh Allah. Dan kita belajar ilmu tauhid, ada kekal aridi. Tapi kita tak bersungguh kepada yang kekal. Kita lebih bersungguh kepada yang binasa daripada bersungguh kepada yang kekal. Bodohlah kita, tuan-tuan. Rugilah kita, tuan-tuan. Buang masa kita, tuan-tuan. Umur yang Allah bagi ini adalah untuk kita percaya kepada akhirat. Orang yang percaya
Ayat awal Al-Quran, lepas Fatihah, Allah sebut ni. Kan? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah cerita semua. Kemudian Allah kata apa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat petunjuk Allah, yang ada sifat-sifat yang Allah terangkan pada ayat sebelumnya. Orang yang betul-betul yakin dengan akhirat ini, orang yang dapat hidayah, bukan orang yang ada ilmu, tuan-tuan. Sebab itu kena, ilmu ni alat. Kalau tak guna alat tu dengan betul, alat ni tidak jadi faedah. Kita ada alat, biarlah kita guna alat tu dengan betul. Kalau tak guna alat tu dengan betul, maka alat ini tidak ada faedah. Dalam kitab disebut, ilmu ni kalau tak betul jalannya, dia tak jadi manfaat. Cek apa ilmu yang manfaat. Periksa, kita periksa. Saya periksa, tuan-tuan periksa. Apa ilmu yang jadi manfaat? Apa ilmu yang tidak jadi manfaat? Masing-masing kita periksa. Mudah aja, tuan-tuan, sebenarnya. Tapi kita nak susahkan. Ya. Allahul Musta'an. Kadang-kadang kita kena tanya diri kita, aku ni silap ke? Aku ni dah salah ke dengan Allah? Masa Allah bagi kita tak lama pun. Seorang ni banyak ni, seorang ni banyak ni, seorang ni banyak ni. Tiba-tiba sampai jemaah kita yang di surau Al-Hikmah ni pun, pada Midin ni pun, jemaah kita seorang Allah dah ambil kan. Seorang. Kita tengah tunggu saja, tuan-tuan, masa kita. Kalau kita tak betul kan, pada ketika itu nak jawab macam mana? Siapa Tuhan kamu? Kalau kita bertuhankan orang dalam dunia, bertuhankan harta dalam dunia, bertuhankan makhluk lagi, macam mana kita nak jawab Allahu Rabbi? Dalam hidup ini kita tak bersihkan. Tak bersihkan pegangan kita, sandaran kita. Macam mana kita nak jawab besok dekat sana? Kena bersihkan. Baik. Allahu Akbar. Tak senang, tuan-tuan, nak jawab tu. Nak jawab tu susah. Boleh ke jawab Nabi Muhammad, Nabi aku? Itu yang saya katakan. Kita semayang ikut Nabi. Semayang ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi kita kahwin ikut Nabi tak? Jadi macam mana nak jawab? Kita semayang dah cantik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi kita kahwin ikut tak Nabi? Anak kita kahwin ikut tak Nabi? Nak macam mana kita kata kita orang baik? Lepas itu saya selalu sebut, kita beli barang ikut tak Nabi? Berapa lama dah kita tinggal ijab qabul, saya beli barang, saya jual barang. Saya selalu sebut dalam kuliah kat sini. Kita makan dekat kedai. Berapa lama dah kita tinggal? Saya beli barang, saya jual barang. Kita beli itu, beli ini. Berapa lama dah kita tinggal? Tuan, kalau kita makan benda haram, macam mana? Ayam tu halal, tapi sebab tak sah jual beli, dia jadi haram. Dia jadi haram. Jadi macam mana kalau perut kita penuh yang haram, pakaian yang kita bawa salat ini tak sah jual belinya.
Macam mana tuan-tuan? Kain sarban kita tak sah akad jual belinya. Macam mana tuan-tuan? Dia tak ada najis, tapi dia najis. Dia tak ada tai, tapi kalau jual belinya tak sah, maknanya dalam keadaan yang haram. Sama macam najis. Pada fiqh dia sah. Pada fiqh dia sah. Masalahnya, orang yang penuh dengan yang haram ni pada Allah sah tak? Kan Nabi pesan dengan kita, orang yang makan yang haram daripada hasil yang haram, ibadahnya ditolak oleh Allah. Ibadatnya ditolak. Tak tahulah tuan-tuan, kalau saya belajar dulu macam tu, Tok Guru saya kata, dia pesan dengan kami, tuan-tuan beli handphone ada hijab kabul tak? Handphone yang kita pakai ni ada hijab kabul tak? Tuan-tuan ingat balik. Ingat balik. Yang tak payah ijab kabul ini, pembelian seperti mana pembeliannya kanak-kanak. Takkan kanak-kanak beli barang harga 2,000 ni pembelian kanak-kanak, tuan-tuan. Ni guru saya cakap, kadar kanak-kanak tu macam mana. Yang tak payah ijab kabul. Wallahu alam. Ni saya mengaji dulu macam tu lah. Tak tahulah. Ada pendapat lagi yang sebab saya tak pandai. Tanyalah kita beli barang-barang. Baik. Saya sebab tak pandai, tuan-tuan, saya cakap tak pandai. Mungkin ada jalan lain, wallahu alam. Mungkin ada pendapat yang lain, wallahu a'lam. Ya. Kita husnuzan sajalah. Baik. Kita nak ibadat kita bersih, tuan-tuan. Kita nak jalan kita ni jadi bersih. Bila jalan kita bersih, ketika itu kita akan dapat perkara-perkara yang bersih. Itu saja, bukan kita nak benda apa, tuan-tuan. Kita tak nak benda lain. Kita nak Allah redha kita dunia akhirat tu je. Seboleh-bolehnya kita tolong jagalah, insya-Allah. Baik. Dan demikian lagi, tiadalah sah zuhud seorang itu melainkan meninggalkan dan keluar ia daripada tadbir dan ikhtiar bagi nafsu. Ketika dia tak nak keluar lagi pada tadbir dan ikhtiar nafsu, ketika itu dia tak boleh nak zuhud. Datang tamak dalam diri dia. Datang tamak. Datang dia tengok apa yang ada pada tangan manusia dia nak. Ketika itu kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Uthman, zuhud ni dia kata, tarku zina, meninggalkan perhiasan dunia yang menjadikan kita sombong. Perhiasan dunia ni tak salah, tapi jangan sampai sombong. Kemudian dia kata tarkul hawa, meninggalkan akan kehendak tuntutan nafsu, sehingga kan kita melawan Allah dengan urusan dunia kita ni tadi. Nafsu kita aja, dengan dunia ni nafsu kita aja. Itu zaman ini kita macam-macam berlaku. Ada orang yang harta ni, tuan-tuan, Allah, kadang-kadang tanah tu tak besar pun, 5 ekar. Tapi kita boleh khianat.
Ni buat faraid aja, tuan-tuan. Padahal kita sedar tak? Besok aku balik, besok kan aku tumpang tanah wakaf. Itu yang kita, sebab kita tak meninggalkan hawa nafsu kita yang mengajak kita, yang mendorongkan kita ke arah kejahatan. Kemudian tarkud dunia, ni zai, ha, dan. Tarkud zina, tarkul hawa, tarkud dunia. Tinggalkan dunia yang menjadi asbab kita jauh dengan Allah. Kita tak nak dunia ini diiringkan dengan istidraj. Kita nak dunia ini diiringkan, nikmat dunia ini diiringkan dengan rahmat. Biar dunia yang ada pada kita menjadi asbab kita masuk jannah Allah. Jangan kita jadi asbab masuk neraka Allah. Itu selalu saya pesan dengan diri saya. Allah Ta'ala tak ukur kita ni bagus tak bagus dengan material tak. Allah Ta'ala ukur roh kita. Allah Ta'ala ukur roh kita. Dunia tak salah, tapi bila dunia itu ada, kita sombong tak dengan Allah. Ilmu tak salah, bila kita ada ilmu, kita sombong tak dengan Allah. Amalan tak salah, bila ada amalan ini, kita mula sombong tak dengan Allah. Macam mana? Bila kita dah banyak amal, pada ketika itu kita tengok orang yang tak beramal, kita mula memperhinakan orang yang tidak beramal. Walhal tugas kita mendoakan. Amal makruf kena buat. Amal makruf nahi mungkar. Ya. Allahu akbar. Sebab itu sebagian ulama disebut orang zuhud ini, hakikat zuhud dia sebut, sehinggakan kita menghilangkan bersandar dengan dunia dan mengikhlaskan sandaran kita kepada pemilik dunia, iaitu Allah. Macam tu ya. Okay. Itu saya selalu tanya diri saya. Kita kalau takut tuan-tuan kalau duit kita kurang, tapi amal soleh kita bertahun-tahun kurang, tak ada rasa apa. Harta kita kurang, kita takut. Duit kita kurang, kita takut. Bila masa kita takut, amal soleh kita kurang. Bila masa. Itu saya selalu bangkitkan tentang bangun malam. Sampai sekarang kita tak boleh bangun malam, tuan-tuan. Tak boleh bangun malam. Istiqamah bangun malam, setiap malam mengadu hal dengan Allah. Kita lebih takut dunia kita yang hilang. Semayang malam kita hilang berpuluh tahun, kita tak ada rasa takut pun. Bila masa kita rasa takut? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bila masa aku rasa takut hilangnya semayang malam? Bila masa aku rasa takut hilangnya rasa ingat Allah? Betul, kita ukur diri kita, baru kita tahu sekat sana selamat tak selamat. Itu saya lah tuan-tuan. Tak tahulah kalau ada kaedah pula. Tak bangun sembahyang malam tak apa, tak payah sembahyang sunat tak apa. Tak payah zikir tak apa, buat-buat yang wajib-wajib, nanti masuk syurga sebab kita ada iman. Memang masuk syurga tuan-tuan, tapi masalahnya kena lalu neraka dulu. Yang kita tak mampu melalui neraka Allah. Sebab itu saya kata, memang kita tak tinggal semayang, memang kita tak tinggal puasa, memang kita tak tinggal zakat. Dalam pada kita semayang, zakat, puasa, haji, umrah, kita mengumpat. Dalam pada kita zakat, puasa, haji, umrah, kita hasad. Dalam pada kita semayang, zakat, puasa, haji, umrah, kita sombong, kibir, kita sum'ah, kita riya, kita hubbud dunya. Ya.
Itu yang singgah ulama musannif kitab dalam kitab Minhajul Abidin, dia sebut, aku heran orang yang melaksanakan satu kewajipan lalu dia meninggalkan satu kewajipan. Dia buat satu benda wajib, dia tinggalkan satu benda wajib yang lain. Semayang dia buat, mengaji dia buat, mengaji ni wajib. Dalam masa yang sama, dia tinggalkan perkara yang wajib yang lain. Tinggal, jangan sombong, jangan hasad, jangan itu, jangan ini. Ya. Baik. Allah Rabbi. Kerana disuruh demikian itu atasnya, dan disuruh padanya meninggalkan yang berlebih-lebih daripada makan barang yang halal, dan memakai yang halal dan yang lainnya. Sebab zuhud ini perintah. Ya. Zuhud ini adalah perintah. Supaya kita tidak gila dengan keduniaan, kasih dengan keduniaan. Kenapa ni sampai perintah zuhud, dilarang kasih kepada dunia? Supaya kita boleh balikkan apa yang ada pada kita ni pada Allah. Itu je tuan-tuan. Badan yang Allah bagi kepada kita, jasad yang Allah bagi kepada kita, balik kepada Allah. Sihat yang Allah bagi kepada kita, balik kepada Allah. Harta yang Allah bagikan kepada kita, balikkan kepada Allah. Itu suruh zuhud. Zuhud ni bukan pada harta je tuan-tuan. Besarkan zuhud itu. Zuhud, besarkan. Jangan duduk pada harta saja. Besarkan zuhud itu. Itu yang ketika kita mula tak zuhud, kita mula sayang dunia. Kita takut, kita peluklah dunia kita tuan-tuan. Kita peluk. Itu yang masa saya mengajar di sebelah utara baru ni. Saya kata kalau kita lah mata hati kita terbuka tuan-tuan. Duit surau, duit masjid ni, surau tak payah bayar, masjid tak payah bayar lah tuan-tuan. Kalau duit surau ni, api dia tuan-tuan RM500 sebulan. Kita dah pakai akaun. Kalau seorang RM5 tuan-tuan, kita cari 100 orang dah cukup. RM5 setiap bulan, 100 orang berlumba-lumba nak bayar duit api surau, duit api masjid. Kenapa dia berlumba-lumba? Siapa yang terangkan rumah Allah, besok kubur dia terang. Kita kata kita sayang Allah, tapi kita tak nak jaga rumah Allah. Kita tak nak ambil bahagian dalam rumah Allah. Betul ke kita sayang Allah? Betul kita sayang Allah Ta'ala. Tuan, RM5 sebulan, Allah bagi kita sebulan lebih daripada RM1,000. Tak boleh kita keluarkan untuk Allah RM5 sebulan. Ni bahagian saya untuk bayar duit api. Kita tengok air 100 lebih. Allahu. Kalau ada 100 orang, seorang RM1 sebulan tuan-tuan. Masjid dah tak payah dah nak bayar duit api, dah payah fikir tuan-tuan. Semua orang berebut dalam masa 1 bulan. Sebanyak mana orang yang salat, sebanyak mana orang yang salat tahiyatul masjid, seramai mana kebaikan itu dia dapat tanpa satu kurang pun. Kenapa kita tak boleh nak buat? Masalahnya tuan-tuan,
kita jadi orang bijak. Ya. Kita jadi orang bijak. Ya. Baik. Kalaulah semua orang nampak macam tu, tuan-tuan, Allah terpelihara rumah Allah. Terpelihara rumah Allah ini, terpelihara. Semua orang ada sikap sayang dengan rumah Allah. Ya, baik. Itu kita ni sayang dunia lagi pada sayang Allah Ta'ala. Cuma kita cakap saja, saya sayang Allah. Allah tahu rupanya, kau ni tipu. Kau ni tipu. Ya. Baik. Sikit lagi, tuan-tuan. Dan zuhud daripada suka kepada pangkat yang tinggi dalam dunia, dan masyhur namanya kepada manusia, kena tinggal. Jangan kejar tu. Kita nakkan pangkat, nak orang kenal kita, serta meninggalkan ia tadbir dan ikhtiar serta Allah Ta'ala. Serahkan dengan Allah. Ya. Dan demikian lagi, itu kadang-kadang saya, tuan-tuan, dia sembang dengan orang rumah saya. Dia kata, hidup kita dulu seronok. Kenapa seronok? Semua orang tak kenal saya. Bukan seronok, tuan-tuan, orang kenal kita. Seronok, tuan-tuan. Dulu senang. Ini kehidupan kami yang dulu. Tapi begitu perjalanan takdir, kita boleh buat apa, tuan-tuan? Ketika kita kena lalu perjalanan itu, maknanya itu adalah fitnah atas kita dan ujian yang Allah tentukan atas kita. Kau boleh jadi orang baik, tak boleh jadi orang baik. Dulu orang tak kenal kau boleh jadi orang baik tak? Masa orang dah kenal kau boleh jadi orang baik tak? Kau boleh jaga tak? Apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam takdir ni? Itu je. Tapi kalau kau mula berpaling daripada Allah, jaga neraka untuk kau. Itu je, tuan-tuan. Mana ada pilihan lain? Bila kita tetap dengan Allah, tetap pada jalan Allah, bahagian kita syurga. Berpaling saja daripada jalan Allah, tempat dia neraka. Mana ada jalan lain, tuan-tuan? Ada tempat lain ke? Tak ada. Syurga, neraka. Jaga je lah. Dan demikian lagi. Dan demikian lagi. Berhenti sampai situ. Banyak dah bulan ni baca ni. Bulan ni paling banyak saya baca ni. Biasa 2 baris je. Bulan ni banyak baca dah ni. Allah. Itu sebelum saya tutup, saya teringat satu hadis Nabi. Nabi kata kalau nak terbuka pintu kebaikan. Ini Nabi pesan dengan Muaz bin Jabal. Nak tak aku tunjuk kepada kamu pintu kebaikan, kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah kata buat 3 perkara. Puasa sunat. Puasa sunat. Sebab Nabi kata puasa itu benteng. Nafsu ni dia kena benteng, tuan-tuan. Nafsu yang tak nak ingkar dengan, dia tak nak ikut Allah, tak nak ikut. Dia nak lawan. Dalam semua hal dia nak lawan Allah. Ini zaman dah ujung-ujung dah. Dah terlalu ujung dah. Ujung. Saya selalu pesan diri saya lah.
ilmu ni jadi asbab kita boleh dekat dengan Allah. Jangan ilmu yang ada pada kita menjadi asbab kita jauh dengan Allah. Macam mana jauh? Dulu kita tak ada ilmu, kita tak pandai cari salah orang. Dulu kita tak ada ilmu, kita tawaduk, rendah diri, tak berani nak cakap apa tuan-tuan, masa kita tak ada ilmu. Allah baru berikan kepada kita sedikit ilmu, kita dah mula pandai cari salah. Orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah. Amal makruf nahi mungkar berbeza dengan cari salah orang, tuan-tuan. Kita betulkan salah itu berbeza. Bongkar salah ini berbeza. Jadi bila kita tak boleh mengekalkan sifat ketika kita jahil, ilmu ni jadi fitnah. Selagi kita tak boleh, begitu juga benda-benda lain, harta, pangkat, kemasyhuran, yang Nabi telah tunjukkan kepada kita, yang ulama telah susunkan kepada kita tentang sifat-sifat yang mazmumah itu. Kalau tak, kita tak tenang, tuan-tuan. Kita tak boleh duduk tempat mutmainnah, masih lagi dalam neraka Allah. Yang dalam syurga ni nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita masih tak tenang dengan Allah, tak tenang dengan hukum Allah, belum dapat jaminan daripada Allah. Yang ini direct jaminan daripada Allah. Yang ini direct jaminan daripada Allah. Tapi kena duduk mutmainnah. Tenang kita dengan Allah. Kita dengan hukum Allah tenang tak tenang? Bukan ibadat saja, tuan-tuan. Semua. Pada ibadah, munakahah, jinayahnya, semua siasahnya, kita kena tenang dengan Allah. Bab muamalatnya, kita kena tenang dengan Allah. Bab munakahatnya, kita kena tenang. Segala ahkamillah, syaraknya, kena tenang. Tauhidnya, kena tenang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tenang. Tenang, tuan-tuan, selamat. Baru kita dapat jaminan jannah Allah. Yang kedua, apa kata Nabi kepada Muaz bin Jabal? Sedekah. Kerana sedekah itu menghapuskan akan segala kejahatan. Macam mana air yang memadam api, kata Sayyidina Rasul. Jadi siapa yang Allah bagi dia harta, jangan simpan, tuan-tuan, sebelum sampai waktu menyesal. Mana waktu menyesal? Mati. Dalam dunia dia panggil waktu sayang. Lepas mati dia panggil waktu menyesal. Jangan duduk waktu menyesal. Allah, kalau aku tahulah dulu, aku akan guna semua harta aku untuk Engkau, ya Allah. Tapi kita ni bukan tak percaya, tuan-tuan, tak berapa yakin. Walaupun Allah pastikan kepada kita satu perniagaan yang pasti tidak akan sia-sia, yang tidak akan rugi, iaitu berniaga direct dengan Allah. Tijaratan lan tabura. Terkurang sikit, yakin. Goyang. Agak-agak orang goyang ni boleh tak dia jawab? Siapa? Boleh jawab tak? Al-Quran Imami. Lepas tak lepas ni besok dalam kubur? Agak-agak lepas tak? Kita beriman, bukan tak beriman. Tapi kita goyang. Kadang-kadang saya sendiri berfikirlah, tuan-tuan, macam mana yakinnya sahabat dulu. Macam mana sahabat dulu yakin bila Rasulullah sebut saja dia yakin. Bila Rasulullah sebut saja dia yakin.
Kalaulah kita lah dalam keadaan pegangan kita sekarang dan kita berada pada zaman Nabi hidup, kita orang yang sokong ke orang yang menentang Nabi? Itu ya. Ketiga, apa kata Nabi kepada Muaz bin Jabal? Salat pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Allah akan buka pintu kebaikan pada dia. Sembahyang malam, sedekah, puasa. 3 amalan ni kita buat, istiqamahkan, Allah buka pintu kebaikan atas kita. Jangan risau. Di setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah ada umur, kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau ada umur lah. Tuan tolong doa lah ya. Tolong doa kesihatan saya. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan dalam rahmat dia. Bukan sihat dalam istidraj. Kita nak sihat dalam rahmat. Tuan-tuan tolong doakan saya dan keluarga saya, anak-anak saya dan semua. Mudah-mudahan kami jadi orang baik, dapat jadi orang baik, hidup orang baik, mati orang baik, dan selepas mati dalam keadaan orang baik. Dan tolong doa juga madrasah itu. Untuk makluman jemaah kita di Kuala Terengganu ni. Madrasah kita yang di Kampung Gemuruh tu, alhamdulillah dah mula naik besi untuk bumbung. Cuma besi untuk yang bangunan induk tu, bumbung untuk induk ni belum naik lagi. InsyaAllah rasanya tak lama kita akan naik insyaAllah. Jadi naik besok kita akan naik atap lah. Kita akan naik atap. Sebab kita guna atap gajah. Atap gajah ni Terengganu je ada. Tempat lain tak ada atap gajah ni. Saya mula-mula dengar atap gajah ni, saya macam terkejut sikit. Atap apa atap gajah ni? Bila saya tengok rupanya baru saya tahu atap gajah. Terengganu saja yang ada atap gajah. Semua hidup saya 53 tahun tak pernah saya tengok atap gajah. Rupanya gajah pun ada atap, tuan-tuan. Hebat tak hebatnya? InsyaAllah kita akan pakai atap gajah. Tuan-tuan tolong doa. InsyaAllah Allah permudahkan segala urusan madrasah. Allah mudahkan. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau saya nak hantar barang boleh? Silakanlah. Saya nak hantar barang boleh, Ustaz? Boleh. Saya nak hantar atap. Boleh. Tuan-tuan jangan hantar gajah saja. Kita tak guna gajah. Atap kita guna, gajah kita tak guna. Tuan-tuan nak hantar-hantarlah. Tuan-tuan berjumpa dengan yang saya kasih, itu yang berbahagia Tuan Haji Zaini yang terlibat, dan juga yang saya sayangi Din Al-Barakah itu. Tuan-tuan boleh berhubunglah dengan dua insan ini. InsyaAllah apa yang tuan-tuan rasa, Ustaz, saya nak doa saja. Doa, tuan-tuan doa saja. Tak ada masalah. Ada orang jumpa saya, akhir-akhir ni banyak orang jumpa saya. Ustaz, saya doa pun nak, dia kata. Tapi saya nak hantar juga barang. Ahlan bik. Silalah. Nak hantar barang, tuan-tuan hantar. Saya tak ada larang. Oh, Ustaz kata nak doa saja. Barang Ustaz tahan nanti tengah jalan. Tahan. Saya tak adalah jahat macam tu. Adalah baik sikit. Tak adalah sebegitu teruknya. Saya taklah. Tuan-tuan nak hantar apa benda pun nanti, tuan-tuan hantarlah. Tak ada masalah. Tapi tolong doa. Jadi di mana yang disebut oleh yang berbahagia sahabat kita Tuan Haji Zaini dan juga Abang Din kita, kemungkinan besar jika diizinkan oleh Allah 1 Januari tahun depan, insya-Allah surau kita tu siap. Surau kita tu siap sepenuhnya insya-Allah. Tuan-tuan tolong doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dan kita dapat boleh buat baik, buat amal soleh dengan asbab perkara tersebut. Tuan-tuan pun tahu cara mana saya buat madrasah. Mudah-mudahan Allah kekalkan apa yang saya buat sampailah saya jatuh rebah. Allah ambil nyawa saya. Saya minta itu tuan-tuan. Minta Allah istiqamahkan apa yang telah saya buat selama hidup ni. Mungkin tuan-tuan hebat pada solat malam. Saya tak hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan hebat pada zikir, pada sembahyang sunat. Saya tak hebat. Jadi saya ambil jalan ni. Dan saya dapat bantu apa yang patut saya buat, saya buat.
Jadi tuan-tuan tolong doa. Bila kita cepat siap, kita bolehlah boleh kita manfaatkan akan kerja agama ini pada ummah sekeliling kita. Itu je. Lepas tu saya selalu cakap dengan tuan-tuan, kalau saya buat ini kerana saya nakkan harta dunia, lama dah saya buat, tuan-tuan. Sampai sekarang saya buat sekolah pun yuran tak ambil, itu tak ambil, ini tak ambil. Tuan-tuan tolong doa, nanti ujung bulan 12 ni saya akan buat camp beauty sekolah sekali lagi. Jika bulan 12 ini cuti sekolah adalah. Kalau tak ada, mungkin kita tak buat lah. Saya dengar cerita ada, dengar cerita lagi tak ada. Sebab dunia, tuan-tuan, dia berubah-ubah. Jadi sifatnya tu dia tak tetap. Jadi kita tengoklah sampai dekat besok, kalau ada kita akan buat. Tuan-tuan tolong doa. Tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan jika takdirnya saya dapat buat camp beauty sekolah itu pada bulan 12 nanti, tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan majlis itu barakah. Saya buat ni pun saya tak ada minta 1 sen pun daripada peserta. Kalau dia nak datang, silakan. Saya tak ada minta bayaran apa-apa. Selama seminggu, insya-Allah pada tahun ni kita akan buat seminggu. Tuan-tuan tolong doa. Dia akan makan dengan kita. Kita akan panggil semua ustaz yang akan buat motivasi apa semua. Tuan-tuan tolong doa ya. Sebab benda ni kita nak jadikan masalah itu je. Baik. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pimpinlah kami ya Allah, pimpinlah isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jika kami salah, tak betul, tersesat, kembalikan kami ya Allah pada jalan Kau yang lurus, dengan Kau beri hidayah dan taufik atas kami ya Allah. Ya Allah, malam ni kami mengangkatkan kedua tangan kami ya Allah. Jika ada sahabat-sahabat kami dan juga jamaah surau Al-Hikmah ini yang dulu bersama-sama dengan kami, sekarang dia tak sihat ya Allah, maka Engkau sihatkan dia dan mudahkan urusannya ya Allah. Ya Allah, jika ada sahabat-sahabat kami juga yang selalu dengan kami, yang baik dengan kami, walaupun dia tak pernah datang dalam majlis kami dan di surau ini ya Allah, tapi dia sayang dengan majlis ini, dia sayang dengan jamaah surau kami ya Allah. Sihatkan dia ya Allah jika mana dia sakit ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada masalah kami yang tak selesai-selesai lagi ya Arhamar Rahimin, tolonglah selesaikanlah ya Allah. Jangan Kau susahkanlah hati kami dengan masalah ini ya Allah. Ya Allah, tenangkanlah hati kami dengan Kau selesaikan segala masalah dengan rahmat-Mu, dengan redha-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.